page Firdaus Johari, di mana di situ saban hari semua program-program kita tanpa putus berterusan kita buat kerja. Daripada situlah tuan-tuan dan puan-puan boleh sampaikan kepada pengundi-pengundi luar bagaimana kita bekerja, bagaimana kita menguruskan keadaan di Dun Gurun. Dan menariknya, di Gurun ini selesai pusat khidmat ini beroperasi, kita membantu di bawah tanpa kita kira fahaman politik. Kalau hang orang PAS pun kita bantu, kalau hang orang UMNO pun kita bantu, kalau keadilan pun kita bantu, amanah pun kita bantu. Dan kalau makcik-makcik di bawah yang berniaga sayur dekat pasar malam, yang tak bekerja, yang tak berparti, selagi nama dia insan, selagi dia susah, selagi dia perlukan bantuan, di situlah akan hadirnya pasukan pusat khidmat Dun Gurun dan semua teman-teman di depan untuk kita bantu. Kalau tuan-tuan di depan kita ni kebanyakannya jentera-jentera, ada juga pengundi, di mana 18 PDM di Dun Gurun, 133 lokaliti di Dun Gurun yang kita santuni, jiran di kanan kiri, keluarga yang akhirnya apabila mereka mai ke sini memaklumkan isu-isu masalah rakyat di bawah, kita tidak pernah tanya hang mai daripada parti mana, hang pangkah kami kedak dulu. Sebab politik ni dia akan mai setiap 5 tahun. Sama juga seperti tahun ini, setiap 5 tahun dia akan mai politik. Itu sebab di Dun Gurun kita kurang bercakap, tetapi kita lebih bekerja. Kadang-kadang ada orang kata YB Rafizi lepas naik jadi menteri sengap, dan serangan kepada beliau tu berterusan. Saya nak abang, selepas beliau dinaikkan sebagai, dipilih, dilantik sebagai menteri, maklumat yang saya dapat di bawah ialah beliau banyak duduk buat kerja berbanding duduk di luar buat benda merapu. Jadi segala formula, segala gerak kerja beliau itu akan dirasai, tetapi kita kena sabar sikit. Dia akan mengambil sedikit tempoh, tetapi memberi kesan jangka masa panjang kepada rakyat. Dan untuk Perdana Menteri kita yang kita kasihi, Datuk Seri Anwar Ibrahim, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok malu kita kalau kita bekerja tidak lebih daripada beliau. Beliau umur 70 lebih, siang malam bekerja. Kita yang muda ini kalau tak bekerja di bawah untuk membantu rakyat di Dun Gurun, malu kita. Sebab kita ada tenaga, kita ada kesihatan yang baik, dan di situlah kita perlu mulakan gerak kerja kita dengan lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang di luar sana mereka duk habaq ada gelombang hijau. Mereka duk kata mereka paling kuat. Benda-benda tu kita boleh sembang, tapi benda-benda di bawah tu kita kena tengok. Dapatan-dapatan di luar sana menunjukkan bahawa undecided voters lebih kurang 40%. Bermaksud pengundi-pengundi di Kedah, dia atas pagak ni ramai, lebih kurang dalam 40% yang tak buat keputusan lagi. Mereka nak tengok siapa yang jadi calon, siapa yang banyak bantu mereka di bawah. Kadang-kadang di sebelah sana, di sebelah perikatan, kata kami kuat, kami boleh dapat 33 kursi. Belum tentu, sebab di pihak mereka tu lagi banyak tak selesai. Saya nak maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua hadirin, Dun Gurun dan bahagian Parlimen Jerai merupakan yang paling awal kita selesai semua masalah, kita selesai semua jawatan kuasa dengan perpaduan. Berikan satu tepukan. Di bahagian Jerai ada 3 Dun. Dun Gurun, Dun Guak Cepedak dan Sungai Limau. Selesainya di atas majlis perpaduan,
kita terus buat mesyuarat dan kita duduk bersama dengan jawatan kuasa. Semua selesai, di mana pengurusi Barisan Nasional Datuk Seri Jamahir dan juga saya dilantik sebagai pengurusi Pakatan Harapan Jerai. Kita wujudkan jawatan kuasa kerja, kita wujudkan gerak kerja bersama, dan alhamdulillah di Gurun 18 PDM kita selesai kita punya gerak kerja. Di 133 lokaliti kita bersedia. Bila-bila masa saja penamaan calon dan pengundian pada 12 hari bulan, kita Don Gurun bersedia. InsyaAllah pada hari ini kita punya jentera akan ada satu retreat jentera pilihan raya Don Gurun yang akan berlangsung hari ini dan esok. InsyaAllah kita akan bersiap sedia dan kita akan tunggu untuk 12 hari bulan hari mengundi. Dan yang terakhir sekali, saya nak sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, saya mohon sokongan, doa dan dorongan, nasihat daripada seluruh teman-teman di depan dan seluruh pengundi di Don Gurun untuk memberi peluang sekali lagi dan mengekalkan kemenangan harapan di Don Gurun. Dan insya-Allah kita akan meneruskan perkhidmatan kita dengan lebih baik dan meluas kepada seluruh anggota dan pengundi masyarakat di Don Gurun. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir pada malam ini, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi. 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 Lawan tetap. Lawan tetap. Lawan sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat yang ditunggu dan saat yang dinanti dijemput saudara Mr. Pobalen, Ketua Cabang Jerai, mengiringi saudara Rafizi Ramli bagi melancarkan bilik gerakan utama dan jentera pilihan raya Don Gurun. Dijemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudari pengurusi majlis, sahabat-sahabat, saudara Pobalen, Ketua Cabang, saudara daripada rakan-rakan dalam kerajaan perpaduan, daripada UMNO, saudara-saudari jentera, orang ramai yang hadir sekalian. Saya tahu memang kerja gila lah kita ada ucapan politik pukul 12 tengah hari.
Nasib baik tak ribut ni, nak hujan dah ni. Tapi sebab kita sekali lagi masuk pilihan raya, tak habis-habis pilihan raya kan. Jadi walaupun penat, walaupun dia seolah-olah politik ni belum lagi selesai, tapi ini sebenarnya peluang dan amanah yang akan dikembalikan kepada rakyat. Dan peluang dan amanah itu dia bukan soal parti, soal emosi kita, soal siapa kita suka, siapa tak suka. Dia soal masa depan. Terutamanya lebih lagi kritikal di negeri-negeri seperti Kedah yang memang kita semua tahu jurang pembangunan dan kedudukan ekonomi itu sangat berbeza dengan negeri-negeri lain. Walaupun Kedah ada menteri besar yang paling hebat dalam seantero alam, tapi kehebatan itu tak tentu sampai kepada rakyat Kedah kalau semua masalah-masalah ekonomi, pembangunan, masalah sumber itu tak diselesaikan. Dan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, dia tidak akan habis dengan hanya ucapan di pentas, dengan menunjukkan puluh-puluh ribu orang yang hadir menyokong ikon kononnya menteri besar. Dia hanya boleh selesai dengan perancangan yang baik, dengan kemahiran mentadbir, dengan keupayaan untuk melaksanakan idea-idea baru untuk menyelesaikan masalah yang berpanjangan ini. Jadi sebab itu, walaupun saya faham kita semua, terutamanya yang jentera, rasa ya Allah Rabbi tak habis lagi, kena terus bekerja, tapi anggaplah ini sebagai tanggungjawab dan amanah. Dan saya ucap terima kasih dan tahniah kepada semua yang hadir pada hari ini, kerana memang saya bagi arahan dalam tempoh yang pendek. Itu saya mengaku, saya bagi arahan dalam tempoh 4 hari saja. Sebahagiannya sebab saya nak tengok dan saya nak uji, supaya bila saya turun, saya boleh ukur keupayaan dan persediaan sebenar jentera-jentera kita, supaya kita ni tidak lalai. Sebab saya mengendalikan pilihan raya bagi pihak keadilan ni dah lama dah. Saya tahu contohnya, kalau persaingan politik ini, zaman dulu tunjukkan konon kebangkitan kemarahan rakyat, dia tunjuk orang hadir ceramah. Kita pun pernah bersama-sama dengan PAS. Kita tahu contohnya, kalau dibuat secara bersepadu, satu program dia kerah satu negeri, memang dah ada 5-10 ribu orang, tapi yang datang itu satu negeri, dia tidak melambangkan sokongan di situ, dia juga tidak melambangkan kekuatan jentera di situ. Sebab itu, daripada pengalaman saya, pernah sepentas dengan PAS, dari dulu pun saya tak pernah percaya bulat-bulat yang hadir itu. Kerana saya tahu yang datang itu banyak juga peminat politik, pelancong politik. Kadang-kadang bila saya ceramah dekat-dekat pilihan raya kan, saya pergi Johor Bahru, saya tengok muka tu. Saya pergi ke Ledang Utara, tengok muka tu. Saya pergi ke Muar, ada lagi kau? Ada. Sebab apa? Saya seronok. Jadi kita tahu semuanya kan. Tapi apa yang kita buat pada hari ini ialah berbeza daripada persediaan pilihan raya yang pernah dibuat sebelum ini. Saya bagi notis yang pendek. Pertama, saya pergi pada waktu-waktu yang selalunya bukan waktu biasa untuk orang berceramah, dan saya minta supaya dibuat serentak seluruh negara. Semalam pelancaran serentak di Kelantan dan Terengganu. Hari ini pelancaran serentak di Kedah dengan Pening. Esok pelancaran serentak di Selangor dengan Negeri Sembilan, supaya saya nak tengok kekuatan sebenar jentera dan sokongan di bawah itu yang tidak terpengaruh sangat dengan selebriti politik. Jadi bila kita buat serentak, semua orang kena tumpu kawasan. Itu juga bermakna pimpinan pusat, sekarang ni tambah Pakatan Harapan
kerajaan perpaduan, ada menteri-menteri semua. Jadi menteri semua kita tabur semua, kita tengok di mana kan. Jadi alhamdulillah, saya ucap terima kasih sekali lagi. Kalau saya jadi ketua cabang pun, cabang saya, kalau pengarah pilihan raya pusat bagi tempoh 3 hari untuk bersiap sedia, saya pun muka masam lah. Tapi alhamdulillah, tadi saya disuka menanti pagi, sekarang tengah hari, masa tengah panas, saya di gurun. Saya boleh beritahu bahawa pengalaman saya mengendalikan pilihan raya, ada beberapa pilihan raya ni, insya-Allah ini satu permulaan yang baik, yang dalam tempoh 5 minggu lagi saya yakin kita berpeluang untuk mempertahankan kerusi-kerusi yang keadilan telah menangis sebelum ini. Disuka menanti, di gurun, dan insya-Allah lepas ini saya ke Bukit Selambau, kemudian malam di Sidam dan Kulim. Malam hari ini saya tumpu 5 kerusi yang memang keadilan telah menang lama daripada dulu. Dan saya tengok, insya-Allah saya tenang bahawa kita ada anjakan masa 5 minggu yang cukup untuk membina kekuatan untuk kita mempertahankan kursi-kursi ini dan membuat kejutan dalam keadaan kalau ikut orang PAS dan juga Sanusi, 2 bilion orang Kedah telah pun menyokong Perikatan Nasional. Saya duk kira setiap satu yang dia mengaku kan, sana 100,000, sini 200,000. Saya kira-kira lebih kurang berbilion dah orang Kedah ni sebenarnya. Jadi saya yakin dalam dia duk mengaku semua ini, insya-Allah kita akan ada masa dan anjakan yang cukup untuk kita mempertahankan kursi-kursi seperti gurun. Saudari Izzah sudah pun sampai. Jadi saya boleh berhenti di sinilah. Gurau je, gurau. Baik. Selalunya orang tanya lah, apa keadaan, boleh menang ke tidak, macam mana ni? PAS Perikatan Nasional kata lepas ini sapu bersih dan sebagainya. Kalau di negeri Kedah, keadaannya 50-50, saudara-saudari. Itu saya boleh beritahu, dan itu bukan strategi politik ke apa, keadaannya 50-50. Kita tengok memang ada peralihan sokongan dari segi pengundi Melayu daripada PRU yang lepas kepada sekarang. Memang betul ada peralihan. Kita tengok juga pengundi-pengundi bukan Melayu, dia kekal solid dengan Pakatan Harapan. Tapi dalam tempoh 5 minggu ini macam-macam boleh jadi. Jadi dalam keadaan sengit 50-50 ini, maksudnya beban dan tanggungjawab jentera, Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan di Kedah jauh lebih berat daripada yang ada di Selangor dan di Negeri Sembilan, di Pulau Pinang, kerana pertempuran yang dijangka sengit adalah di Kedah, termasuklah juga kursi gurun kali ini. Jadi sebab itu kita juga boleh menyelami, orang boleh tanya, macam mana dalam keadaan yang dikatakan gelombang besar PRU 6 bulan lepas itu, dalam tempoh 6 bulan, Pakatan Harapan dan Keadilan boleh kata keadaan di kursi-kursi ini 50-50. Ada beberapa sebab. Satunya ialah kerana gelombang yang lepas itu ialah gelombang emosi. Dan banyak yang gelombang emosi itu ialah gelombang anak muda yang kali pertama mengundi. Itu pilihan mereka. Sebab itu saya daripada dulu lagi, saya selalu menyatakan bahawa bila kita sebagai rakyat diberikan tanggungjawab dan amanah dan keistimewaan untuk melaksanakan hak kita untuk mengundi, kita kena tahu bahawa masuk mengundi ini ada tanggungjawab khusus. Satu, tanggungjawab di peringkat parti-parti dan calon-calon yang bertanding. Di peringkat parti dan calon yang bertanding adalah menjadi tanggungjawab kita memastikan calon itu bersih, calon itu baik, calon itu benar-benar ikhlas yang sebaiknya untuk mereka berkhidmat kepada rakyat.
calon itu ada idea untuk menyelesaikan masalah rakyat. Calon itu berkemahiran untuk melaksanakan kerja dia. Itu di peringkat calon. Di peringkat parti, maknanya tanggungjawab pimpinan parti yang masuk bertanding itu memastikan bahawa calon yang kita pilih itu betul. Tanggungjawab pimpinan parti macam saya, Datuk Seri Anwar, bila kita masuk pilihan raya itu, kita menghormati adab berkempen dengan rakyat. Supaya walau macam mana salah ataupun walau macam mana perik pun kita nak berkempen, kita mestilah memastikan kempen kita itu tidak memusnahkan masyarakat di masa yang panjang. Kita kena pastikan kempen itu berlaku adil, tak boleh rasuah, tak boleh salah guna kedudukan, tak boleh kita tawar bantuan dan bagi masa zaman dekat pilihan raya. Itulah segala-galanya ada, bagi semua. Tak boleh. Itu tanggungjawab kami. Baik, Tapi tanggungjawab pengundi pun penting. Yang tua-tua sekarang dia dah terbalik tau. Saya ingat saya masuk keadilan dan reformasi ni umur saya 21, lebih kurang 25 tahun dulu dah. Zaman dulu, bila kita berkempen cari strategi, saya pernah jadi pengarah strategi dulu, kita tumpukan macam mana kita nak tukar yang pekat-pekat tua ni supaya terbuka untuk buat perubahan. Dulu. Saya tahu tak, pakcik-pakcik, dalam pilihan raya umum yang lepas, keadaan sudah terbalik. Pengundi ni, ini berdasarkan keputusan PRU lepas, bukan saja di Kedah lah, di seluruh Malaysia. Penyokong paling kuat kepada Pakatan Harapan ialah mereka yang berumur 30 tahun ke atas. Lagi tua dia, lagi kuat dia sokong Pakatan Harapan. Dia tak timbul dah masalah yang dulu yang kata Allah, pengundi yang saluran 1, saluran 2 ni susah. Sebenarnya yang saluran 1 dan saluran 2 itulah yang lebih banyak mengundi Pakatan Harapan. Dan insya-Allah parti-parti kerajaan perpaduan kali ini. Yang ada gelombang yang disebut itu, terutamanya ialah pengundi kali pertama yang umur 18-19. Saya tak salahkan mereka kerana ini kali pertama mereka mengundi. Dan bila kempen pilihan raya itu, kita ada parti-parti yang tidak bertanggungjawab, yang main emosi dan wang semata-mata, dia akan ada kesan. Jadi ini cabaran kita. Sebab itu selain daripada tanggungjawab sebelah pihak parti yang bertanding, ia juga adalah tanggungjawab pengundi. Bahawa untuk kita memilih calon wakil rakyat kita adalah menjadi tanggungjawab kita kepada negara, kepada masyarakat, kepada keluarga kita, supaya kita betul-betul objektif membandingkan calon A lawan calon B, lawan calon C. Kena tengok dari segi kemahiran dia, dari segi adakah dia ada idea baru nak selesaikan masalah, supaya kita tidak mengulangi sebahagian daripada fenomena yang berlaku dalam PRU yang lepas, yang mana banyak soal sentimen dan emosi semata-mata yang mempengaruhi. Saya tahu ada wartawan semua ni, dia akan tanya, saya pergi mana-mana dia tanya, macam mana Pakatan Harapan nak melawan permainan sentimen perkauman agama, bangsa semua ni yang dimainkan oleh Perikatan Nasional. Sebab benda ni nampak macam Pakatan Harapan tidak ada jawapan, tak boleh lawan. Walau benda yang dikatakan tu memang hati kita tak boleh terima, tapi dia ada kesan kepada pengundi-pengundi yang sentimen dan emosinya tinggi. Kalau saya tengok yang terbaru ni, dia viral, pimpinan PAS dia dah sampai ke peringkat bila dia berkempen, dia kata balik mengundi mempertahankan kerajaan Islam itu adalah wajib hukumnya. Balik menziarahi ibu bapa yang meninggal itu sebenarnya tak wajib. Jadi kalau kamu tak balik mengundi mempertahankan kerajaan Islam PAS,
maka janganlah kamu balik bila mak bapak kamu mati. Kita tahu benda tu memang tak boleh. Adakah kita berani ni pergi cakap dengan mak bapak korang, tak apalah mak, nanti kau mak mati nanti saya tak balik tak apa lah, sebab PAS kata benda tu tak penting, tak wajib. Lagi wajib untuk kita walak dan mempertahankan. Kita tahu benda tu, kalau aku jadi mak, bapa, anak aku cakap macam ni, mungkin lempang kan. Tapi emosi itu tinggi, jadi benda yang sebenarnya kita tahu benda tu tak patut diperkatakan pun, dia ada kesan kepada pengundi. Jadi orang kata, macam mana Pakatan Harapan ni nak lawan gelombang sentimen perkauman yang dimainkan ini. Saya nak kongsi pengalaman saya mengendalikan pilihan raya. Tak lama lah, adalah dekat 15-16 tahun kan? Saya ingat tak, soal emosi sentimen perkauman ini bukan benda baru yang dimainkan. Pertembungan politik dalam Malaysia ini daripada banyak pilihan raya umum yang lepas ialah di antara di satu pihak yang progresif, yang tumpu kepada soal rakyat, yang cari jalan dan buat tawaran macam mana nak perbaiki kehidupan rakyat. Daripada dulu pun keadilan memang ada macam dululah. Itulah yang kita cakap. Kenapa orang selalu yang kalau Perikatan Nasional dia konon formula. Memanglah itu kerja parti politik, mencari formula untuk menyelesaikan masalah rakyat. Kalau kamu tak ada idea dan masalah itu berubah-ubah daripada satu zaman ke satu zaman, itulah kerja parti politik, mencari jalan menyelesaikan masalah rakyat. Satu lagi pihak ialah yang main soal sentimen perkauman semua ni. Pengalaman kami lah di PKR walau macam mana susah pun masuk dalam pilihan raya yang lepas, kami tidak pernah sekali pun tergelincir ambil jalan mudah untuk main sentimen. Walau macam mana pun orang kata bosan lah, tak menarik lah, ceramah ni payah nak faham lah. Saya ingat bila awal-awal dulu 2010, 2011 nak masuk pilihan raya 2013, saya pengarah strategi masa itu, orang kata kalau kempen pasal rasuah, Melayu marah. Sebab Melayu merasakan bahawa kempen pasal rasuah ini seolah-olah menyatakan bahawa orang Melayu ni makan rasuah. Orang Melayu marah. Saya kata tak boleh. Itu tanggungjawab kita sebagai parti yang nak bawa perubahan, parti reformasi. Susah macam mana pun, kita kena kekal dengan landasan kita. Nak baiki negara, mesti lawan rasuah. Nak lawan rasuah, mesti buat rakyat faham pasal rasuah. Macam mana cara nak bagi rakyat faham pasal rasuah? Masa masuk berkempen, kamu tumpu pasal rasuah. Walaupun sebahagian besar, ada juga pimpinan di sebelah kami yang tidak yakin, saudara-saudari, akhirnya isu rasuah jugalah yang menyebabkan berlakunya perubahan kepimpinan negara buat kali pertama tahun 2018. Semasa saya turun kampung, terangkan pasal 1MDB, orang kata orang tak faham, tak nak dengar semua ni. Orang kata orang Melayu kampung tak cukup cerdik nak faham pasal 1MDB. Saudara-saudari, orang Melayu kampung mungkin tidak tahu secara terperinci lah peraturan perakaunan, kewangan dan sebagainya. Tapi dia tak bodoh. Dia tahu soal amanah. Dia tahu soal hukum hakam, baik buruk. Dia boleh berfikir. Dan dengan kita tumpu atas landasan itu, akhirnya negara mengalami perubahan. Jadi kepada siapa yang cakap kepada saya, susah kita nak lawan gelombang perkauman dan sentimen yang dibawa oleh pembangkang ini, saya nak beritahu begini. Tanggungjawab kita lah untuk kita terus terangkan dan jangan sekali-kali ambil jalan mudah main perkara yang beremosi macam itu, kerana kita sayang negara. Politik ini adalah landasan untuk membaiki negara dan masyarakat, bukan untuk cari jawatan. Jadi tak apa, saya yakin akhirnya
seperti yang telah dibuktikan oleh pengundi Melayu, Cina, India, terutamanya di kawasan separa bandar macam Gurun, sebenarnya orang Gurun, Melayu ke Cina ke India cukup faham soal ini. Jadi sebab itu dalam kempen kali ini, esok saya nak jumpa Sanusi. Secara rasmilah pukul 8.30 saya ada sarapan dengan dia. Kemudian pukul 9 kami ada duduk sepentas sekali dengan dia. Saya harap rakyat Kedah boleh bandingkan siapa lagi handsome bila kami duduk atas satu pentas. Saya faham. Saya faham mungkin saya dah gemuk sikit banding 6-7 bulan yang lepas, tapi saya yakin saya masih lagi handsome daripada dia lah. Kan dia. Sebab itu saya berani duduk satu pentas dengan Sanusi, you know? Sebab itu dalam pilihan raya kali ini, keputusan yang perlu dibuat oleh pengundi-pengundi, yang kita kena pastikan mereka faham tanggungjawab itu, ialah memilih dengan secara perbandingan yang objektif. Kita ada emosi, kita ada perasaan, memang betul. Saya pun kadang-kadang suka juga tengok Sanusi. Tapi saya suka tengok Sanusi sebab saya rasa dia lagi lawak daripada Maharaja lawak. Sebab itu saya suka kat dia lah. Tapi untuk undi dia, untuk memimpin, mungkin tidak. Samalah begitu tanggungjawab kita sebagai pengundi. Kita ada emosi, suka tak suka masing-masing. Tapi akhirnya tanggungjawab memilih itu ialah bukan soal cita rasa pendek kita semata-mata, tetapi soal apakah kesan yang kita akan wariskan kepada yang muda-muda ni. Sebab kita sendiri merasa apa susahnya hidup ini bila kita mewarisi masalah yang ditinggalkan oleh generasi lama. Hutang 1.5 trilion. Bukan kami buat, bukan saudara-saudari buat. Yang ini ditinggalkan oleh pentadbir-pentadbir lama. Zaman negara kaya yang mudah ambil hutang, mudah berbelanja. Tapi kita tahu sekarang. Tugas saya Datuk Seri Anwar, memang kami tak berbaloi lah jadi menteri ni. Kira gaji, yalah memang untuk orang kampung nampak besar. Tapi untuk orang yang datang dari sektor swasta macam saya, dia tak berbaloi lah. Baik aku kerja CEO syarikat swasta, kau nak kira, tak ada lah kena maki tiap-tiap hari. Tapi masalah yang diwarisi itu, kita sedia maklum, ialah sesuatu yang kami kena selesaikan. Kerana ia tidak berlaku adil kepada generasi yang akan datang. Kita tak boleh dalam tempoh 5 tahun kerajaan perpaduan ini, kalau kami tak berjaya mula menurunkan hutang contohnya, supaya kita tak wariskan dah hutang yang bertambah-tambah dari satu Perdana Menteri, satu pentadbiran kepada yang seterusnya, hutang terus naik. Tak boleh. Kalau kami tak berjaya memastikan hutang itu mula perlahan melandai dan mula berkurang, maka gagallah kami dalam tanggungjawab dalam tempoh 5 tahun ini untuk kami ada kesan semasa kami pegang tampuk pemerintahan. Di peringkat pengundi pun begitu juga. Sebab itu pertembungan dalam pilihan raya ini bukan soal gigi saya, bukan soal siapa lagi handsome, bukan soal siapa lagi lawak, saudara-saudara. Dia soal saudara-saudari ni, adik-adik yang muda. Mungkin 10 tahun lagi mereka akan menjadi pengundi. Mereka akan mewarisi masalah yang kita sama-sama akan wariskan kepada mereka kalau pengundi tidak buat pilihan yang betul. Sebab itu dalam soal PRN kali ini, bagi saya pertembungannya mudah. Masalah yang dihadapi oleh rakyat di seluruh Malaysia, terutama di Kedah ni jelas. Satu, jurang kemiskinan. Negeri Kedah antara 5 negeri paling miskin di Malaysia. Perdana Menteri pernah datang daripada Kedah. Banyak menteri pernah datang daripada Kedah. PAS kuat daripada dulu dan PAS pernah berada dalam kerajaan persekutuan. Tapi sedikit pun tidak mengubah kedudukan rakyat di Kedah. Macam itulah dulu, macam itulah sekarang. Kalau tak bertukar, makin teruk di masa akan datang. Itu pertama.
Soalnya, siapa yang boleh mentadbir Kedah dengan program yang lebih khusus, yang lebih kreatif untuk membantu miskin Tegar, orang miskin kat bawah ni. Kalau tanya saya, menarik pelabur tak payah. Mengembangkan syarikat-syarikat besar tidaklah serumit untuk mengeluarkan orang bawah ini daripada kemiskinan. Tugas itu jauh, tugas menghapuskan kemiskinan, menjaga yang miskin itu jauh lebih payah. Sebab itu saya minta supaya pengundi nanti bila kita ada 5 minggu nak bertanding ni, saya minta supaya pengundi daripada awal, saya pacak hari ni, bandingkan rekod kami kerajaan perpaduan di pusat, macam mana kami tumpu kepada kemiskinan, berbanding dengan macam mana Sanusi dan Perikatan Nasional banteras soal kemiskinan sepanjang mereka berkuasa. Orang kalau tanya saya, kenapa tidak ada program-program besar, projek-projek besar untuk hidupkan ekonomi? Sebab bila kita ambil alih perkara yang paling penting, kita tumpu kepada yang paling bawah. Sebab itu ia soal basmi kemiskinan. Datuk Seri Anwar peruntukkan jumlah yang paling besar dalam sejarah negara untuk menoktahkan kemiskinan. Untuk siapa? Untuk pengundi-pengundi rakyat yang sebahagiannya berada di Kedah, kerana Kedah adalah antara negeri yang paling ramai dari segi tahap kemiskinannya. Tidak cukup dengan peruntukan, kita juga tahu bahawa mengeluarkan orang daripada kemiskinan ini satu perkara yang rumit. Bagi bantuan saja tiap-tiap bulan boleh bagi, tapi dia tak keluar kemiskinan. Kita kena bagi dia joran. Kita kena bina keyakinan dia untuk dia mula ada pendapatan yang berterusan. Kita kena pastikan bahawa dia bukan saja ada wang, tapi dia mula ada kemahiran untuk turut serta dalam ekonomi. Sebab itu kita tak bagi wang buta-buta, kita bagi dia peluang menjana pendapatan mengikut template-template yang kita dah buat. Sebab kita tahu cara dulu, ambil duit 20,000 sila pergi berniaga. Dia tak boleh buat, bukan sebab dia malas. Berniaga tu tak mudah. Jutawan pun bankrupt berniaga. Kamu nak suruh orang yang miskin Tegar ni berniaga, kerajaan ingat hanya bagi duit macam itu selesai. Tak boleh. Kita kena buat semua untuk dia. Cari tempat untuk dia, bagi kelengkapan latih dia, bayar elektrik dia, bina infrastruktur supaya dalam tempoh 2 tahun itu, sementara dia dapat gaji dan pendapatan 1,500, 2,000 tambahan tiap-tiap bulan untuk keluarkan dia, dia juga dalam tempoh 2 tahun ada keyakinan, dia seronok untuk bekerja, dia tahu bahawa sebenarnya boleh dibuat. Walaupun susah sebelum ini, dengan segala ekosistem yang kerajaan dah buat, maka insya-Allah mereka boleh teruskan berniaga, ada pendapatan, dia ada koperasi dia sendiri, dia ada rakan-rakan dalam masyarakat yang akan bantu dia. Saudara-saudari, kami bukan nak masuk bakul angkat sendiri. Lagipun saya berat kalau saya masuk bakul angkat sendiri, saya tak terangkat. Saya sebut yang itu sebab saya nak tanya, dengan segala pentadbiran yang bertukar sebelum ini, pernahkah ada satu pentadbiran kerajaan pusat yang ada program basmi kemiskinan yang sebegitu lengkap, dengan peruntukan yang sebegitu banyak, dengan iltizam yang sebegitu kuat? Sebab itu saya tanya kepada kawan-kawan PAS, yang paling banyak miskin di negeri-negeri yang ditadbir Perikatan Nasional, di Kelantan, di Kedah, di Terengganu. Saya nak tanya, apa sebenarnya perancangan kerajaan Perikatan Nasional untuk basmi kemiskinan ni? Pernah pakcik-makcik dengar dah kampung? Pernah? Dia tak bercakap sebab dia tak ada perancangan. Dia tak peduli pun. Saya rasa dia tak reti tu satu hal. Saya tak rasa dia peduli pun tau. Saya tak rasa dia tak peduli. Sebab itu bila kita bincang pasal, bila kita mula tanya dia, apa kamu akan buat untuk orang miskin, terutama negeri-negeri yang kamu tadbir ni, yang kalau Kelantan dah 33 tahun, jumlah miskin itu makin bertambah tiap-tiap tahun. Apa kamu buat?
maka dia akan ambil jalan yang paling mudah, iaitu ini semua salah kerajaan persekutuan. Baik ya. Bab itu saya nak jawab sebelum Izzah sambung lepas ini. Saya pun nak bergerak ke tempat yang seterusnya. Kita semua tahu dalam kempen kali ini, Perikatan Nasional akan kata ini semua salah kerajaan persekutuan. Ada beberapa perkara saya nak tanya. Pertama, kalau Kedah ni, saudara-saudari tahu tak, pendapatan tahunan kerajaan Kedah sehingga 80% daripada hasil tahunan kerajaan Kedah ni datang daripada projek-projek persekutuan. Tahu tak? Sebab 8 sehingga 80% hasil kerajaan negeri Kedah datang daripada selatan Kedah yang Kulim High Tech Park semua tu. Yang ni yang ada kilang kat Gurun ini, dan insya-Allah saya dimaklumkan ada kilang baru lagi, kilang kereta baru lagi dekat Gurun lepas. Yang kerajaan negeri duk kutip hasil dia tu, sehingga 80% ialah hasil daripada projek-projek yang di bawah seliaan dan pembiayaan kerajaan persekutuan. Itu satu. Jadi saya nak tanya, kamu duk takbir selama ini apa yang kamu buat untuk tambah lagi pendapatan kerajaan negeri dalam bidang-bidang yang dalam kawalan kamu? Kerajaan persekutuan, kita dah sumbang, kita dah bangunkan pelaburan, bawa pelabur masuk. Kalau Sanusi kata bawa pelabur masuk tu kerja dia, lawak lah. Semua orang tahu bahawa bidang kuasa pelaburan bukan bidang kuasa kerajaan negeri lah. Bidang kuasa pelaburan ini ialah bidang kuasa persekutuan. Yang luluskan persekutuan, yang luluskan infrastruktur pelaburan, buat semua tu persekutuan. Yang bagi lesen persekutuan. Yang ambil hasil daripada hasil tahunan, bayar quick rent, bayar semua tu siapa? Kerajaan negeri, kan? Baik. Kami dah buat dan akan terus buat. Cuma satu besar negeri Kedah ni, yang dalam hasil, yang dalam bidang kuasa kamu, apa kamu buat? Apa perancangan? Setakat ini saya tengok semua jawapan-jawapan ni jawapan mengelak. Semua jawapan-jawapan dia jawapan Maharaja lawak. Orang tanya dia soal ini, apa kamu nak buat untuk tingkatkan hasil kerajaan Kedah? Apa kamu nak buat, Sanusi, kalau kamu jadi menteri besar sekali lagi untuk tingkatkan ekonomi negeri Kedah? Jawapan paling hebat yang terlalu cerdik, saya pun tak terfikir, dia jawab, kalau Kedah ada Kuala Lumpur, Kedah pun kaya juga. Tak bayangkan kalau saya menteri ekonomi, Datuk Seri Anwar menteri kewangan. Kita sedang melalui masa yang sukar ini dengan keadaan mata wang kerana perkembangan dan cabaran ekonomi global. Marilah semua pelabur-pelabur dan juga juru analisa pasaran ni tanya saya, Saudara Menteri, apa perancangan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya pun dengan confident dan muka selambanya jawab, InsyaAllah kita akan ambil alih London dan masukkan dia dalam kerajaan Malaysia dan kita akan kaya. Bayangkan. Itulah jawapan Sanusi. Bila orang tanya pasal air, pasal gini-gini, pasal Penang, dia pun jawab, sebenarnya Penang tu Kedah punya. Nasib baik, Thailand tidaklah sebangang dia. Kalau Thailand kata, yalah, kamu kata Penang tu Kedah punya, kami pun nak claim juga Kedah tu Thailand punya. Sampai kiamat kita tak selesaikan masalah. Bila orang tanya tentang apa dia nak buat untuk bangunkan hasil pendapatan kerajaan negeri Kedah supaya mengimbangi, jangan bergantung sampai 80% kepada beberapa tempat yang menjadi pelaburan kerajaan persekutuan macam selatan Kedah, dia jawab apa? Oh, Kedah ni sebenarnya dipaksa jadi miskin oleh kerajaan persekutuan. Macam tu, Pakcik pun boleh jadi menteri besar. Saya, maksudnya jadi menteri besar Kedah ni, asalkan pandai buat lawak, asalkan gemuk, tiap-tiap hari ada soalan yang tanggungjawab dia boleh pelepah saja sebab salah semua orang. Dia nak buat, dia ada idea, tapi idea itu terlalu hebat jadi tak boleh dilaksanakan. Contohnya, mengambil alih Kuala Lumpur masuk ke Kedah, contohnya.
Jadi sebab itu, saya yakin dalam tempoh 5 minggu akan datang kita berkempen. Saya yakin bila kita terangkan satu-satu, kita tunjukkan perbandingan di antara apa rancangan kerajaan perpaduan di peringkat pusat dan juga macam mana di Kedah. Kalau kerajaan yang mentadbir Kedah adalah pakatan yang sama dengan kerajaan di Persekutuan, insya-Allah rakyat, saya yakin pengundi-pengundi di Gurun dapat membezakan dan membuat pilihan. Jadi insya-Allah ini kira permulaan. Esok saya nak jumpa Sanusi kan. Saya malas lah esok duduk satu pentas Sanusi tarik muka masam kan. Sebab dia mesti kata tak guna kau. Hari ini nak jumpa saya, semalam kau basuh aku cukup-cukup kan. Jadi saya simpan lebih banyak lagi untuk minggu-minggu yang akan datang lepas saya jumpa Sanusi. Dengan syarat kita akan datang berkali-kali, banyak pusingan lagi. Dalam round seterusnya, kita harap bila kita buat malam, masa ceramah besar, saya minta saudara-saudari bawa seberapa ramai untuk dengar. Pilihan untuk mengundi itu adalah hak masing-masing. Dan kita hormati. Menang kalah itu tidak mengubah komitmen kita untuk terus bantu rakyat. Saya bila ambil alih Menteri Ekonomi, salah satu tanggungjawab Menteri Ekonomi ialah menentukan peruntukan pembangunan jalan, jambatan semua ni kepada negeri-negeri. Saya tak tukar sedikit pun bahawa peruntukan yang paling besar mestilah pergi kepada 6 negeri yang jurang pembangunannya paling besar. Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis. Walaupun Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu semua negeri pembangkang. Saya tak ubah. Maksudnya, saya tahu politik-politik juga, akhirnya saya kena jawab dalam kubur. Saya tahu bahawa menggunakan kuasa itu untuk berpolitik, walaupun saya mungkin menang di dunia, mungkin nanti sumber yang diberikan kepada kerajaan Kedah ini disambut lebih baik oleh kerajaan negeri Kedah sebab dia tahu nak buat apa. Dia tahu macam mana nak membantu. Dia tahu bahawa kerja dia sebagai menteri besar itu mentadbir untuk yang terbaik kepada rakyat, bukan untuk berpolitik 100% sepanjang masa, dan supaya dia tahu kerja dia bukan untuk cambahkan idea-idea gila macam nak ambil alih Kuala Lumpur masuk Kedah. Jadi insya-Allah dalam minggu-minggu akan datang, saya doakan saudara-saudari mulakan momentum ini. Pengalaman saya, ia permulaan yang baik. Saya ingat masa kita masuk PRU 15 dahulu, orang kata Pakatan Harapan ni tak ada peluang. Sebab kalah Johor, kalah Melaka, kalah Teruk. Orang rasa pesimis. Ini tak ada harapan ni. Tapi saudara-saudari, dengan segala kekangan itu, Alhamdulillah, dah 7 bulan Pakatan Harapan menjadi tulang belakang kerajaan perpaduan. Jadi saya juga yakin dengan permulaan yang hari ini, saya yakin 5 minggu ini kita akan dapat membina momentum itu sederap demi sederap. Dan insya-Allah kita akan memastikan kerusi Gurun akan menjadi salah satu daripada kerusi kerajaan perpaduan yang akan terus cekal. Ingatlah bahawa politik ini ialah untuk anak cucu kita. Dia bukan soal apa yang kita dapat hari ini. Kita azam untuk tidak mewariskan masalah yang kita warisi. Dan itu pahala dia besar nanti, yang hanya Allah tahu macam mana untuk bagi rahmat kepada kita di kemudian hari. Dengan doa itu, terima kasih banyak-banyak. Selamat maju jaya. Kerja kuat-kuat, kerja keras. InsyaAllah kita akan terus menang di Gurun. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Walaupun kanan yang ditugaskan untuk jaga negeri Kedah, Ketua
merupakan timbalan presiden parti kita. Yang saya hormati Saudara Pubalan, mana dia? Dia selalu ajak saya kemari. Hari ini kita lancar jentera dengan seluruh tim ya. Firdaus, Ketua Wanita yang banyak merancang. Tengah ceramah pun dah rancang dah ya, langkah-langkah ke depan. Hadirin hadirat saudara-saudari yang sudi bersama hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam membangun Malaysia Madani. Hadirin hadirat yang saya muliakan, pada hari ini saya ni lebih mungkin dapat diambil kira sebagai salah seorang pemimpin kanan yang ditugaskan untuk jaga negeri Kedah, Perlis dan Pulau Pinang dalam pilihan raya lepas. Tapi sebenarnya selalunya saya sebut de facto leader di negeri Kedah yang banyak juga membawa cadangan dan strategi ke depan adalah mantan YB Nurin ya, mantan YB Nurin. Apapun kita tak mungkin dapat terus bergerak lebih-lebih lagi dalam pelancaran jentera yang datang berlawan dengan Menteri Besar Kedah pun pemimpin pusat sekali-sekala, tapi orang di sini yang terpaksa berentap. Terpaksa berentap begitu kasar. Saudara-saudari, pertama yang saya nak tekankan kenapa kita terus dengan jentera, dengan usaha, dengan agenda kita. Khusus juga buat pihak media. Kerana saya faham, kita datang tubuhkan kerajaan, alhamdulillah, dengan kesudian ahli-ahli parlimen UMNO, ahli-ahli parlimen GPS dan juga GRS. Kerajaan perpaduan ditubuhkan. Kita bina stabiliti dan sekarang walaupun dalam banyak perkara asas ekonomi memang mencabar, satu dunia mencabar. Yen Jepun jatuh mata wang lagi teruk daripada Malaysia. Tapi apakan daya bila ada fenomena penipuan PN. Saya sebut ini di Pulau Pinang. Kita buatlah ceramah, Rafizi buatlah penerangan, Datuk Seri Anwar turunlah ke bawah. Tak pernah ada dalam sejarah sebagaimana dikhabarkan oleh kaki tangan kerajaan kepada saya. Tak ada dalam sejarah Perdana Menteri turun sebanyak ini dalam masa lapang. Bertemu dengan warga negeri Kedah hari ini di UUM Sintok. Dia marah kami pula buat program lain di negeri Kedah. Tapi nak menunjukkan inilah usaha yang berterusan, saudara-saudari. Tapi yang keluar di media sosial, yang keluar penipuan termasuk juga beberapa ya menerusi pembelian media. Ini ada fenomena baru. Media arus perdana pun. Ini cabaran kerana kita dari dahulu mengatakan kita nak hormat institusi media yang dapat melapor secara terbuka. Tapi tak mudah. Jadi menang tu pun dalam keadaan yang sangat mencabar. Apa pun yang saya nak tekankan di sini daripada isu mata wang ringgit, ya, bukan kita yang terburuk ya di Asia, tapi dimomokkan sedemikian. Saya hanya minta kesabaran. Kerana daripada perkara itu termasuklah pemerkasaan JAKIM, saudara-saudari dalam kerajaan perpaduan. Semua presiden dan pimpinan parti beragama Islam, Melayu, Muslim. Nak serang apa lagi? Kita dalam keadaan kita mahu bina kekuatan, berteraskan perpaduan dan keharmonian masyarakat. Saya sebut sebagai seorang ibu, ya, saya mahu tekankan nak bina masa depan anak-anak ini dia bermula dengan keadaan kita tenang. Betul tidak? Sebagai ibu nak besarkan anak-anak lepas pandemik dalam keadaan kita dapat berpadu, barulah pelabur boleh masuk. Ini kacau bilau, nak tukar kerajaan, nak ganggu gugat. Dia dah tak boleh tubuh kerajaan, tapi masih nak ganggu gugat. Bila ada peluang tidak mahu lakukan apa-apa untuk membantu kesejahteraan negeri dan juga pihak peringkat pusat. Dan kenapakah kita pilih
tema Madani. Dari semasa Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pimpinan Angkatan Belia Islam Malaysia, beliau bawa perkataan Madani. Mungkin yang lebih lama, yang bersama, yang mungkin Datuk Jo Abdul lah ya. Mereka ingat terma Madani daripada bahasa Arab, Madana, tamadun. Tamadun kerana piagam Madinah, piagam bertulis pertama di dunia semasa zaman Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, ya, kesayangan kita. Piagam bertulis untuk menjaga dan mentadbir. Ini sejarah Islam, golongan Muslim dan juga non-Muslim. Saya sebut hari ini di depan kawan-kawan kita semua, semasa kita berkempen, supaya bila kita diserang semata-mata nak guna slogan, kita boleh dengan yakin mengatakan di bawah kepimpinan ini ada prinsip. Bercakap tentang Madani maksudnya nak bangunkan tamadun Malaysia itu jauh daripada penipuan, jauh daripada fitnah. Cukup-cukuplah saudara-saudari, kita dah selesai pandemik, tapi ternyata anak-anak masih lagi memerlukan pembelaan, nak belajar, nak baca. Yang kerja, saya tadi sempat pergi ke kawasan Datuk Zamri. Beberapa orang kampung datang, saya kata, "Makcik, saya ada di sini, saya nak bergegas ke gurun. Apa yang makcik nak tanyakan kepada saya?" Dia kata, "Satu je. Anak makcik graduan UiTM Merbuk. Dah 5 tahun. Walaupun ada ijazah perladangan." Imagine, bukan mudah tu. Ya, pelajar wanita, ijazah perladangan. Tapi dah kerja kilang selama 5 tahun. Bukanlah makcik tak suka, tapi naklah dapat gaji lebih, saudara-saudari. Jadi saya kata, insya-Allah ya, kita beri kepada saluran yang tertentu, kita cari menerusi agensi kerajaan, kerana itu tugas setiap seorang daripada kita. Kalaulah ini sekarang, saat ini, negeri Kedah ditadbir oleh Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Perpaduan, boleh saja kita buka pendaftaran untuk semua ibu mendapat bantuan bulanan untuk anak-anak. Anak-anak asuhan bawah 4 tahun. Saya boleh buka kaunter. Tapi apakan daya, negerimu ditadbir oleh Menteri Besar bernama Sanusi. Dan bukan itu saja, saudara-saudari. Beberapa perkara yang menjadi kebimbangan saya adalah kontroversi kecurian nadir bumi. Ini berlaku dalam Perbadanan Menteri Besar Negeri Kedah. Kalaulah ada kecurian tentang hasil khazanah negeri, bayangkan beratus juta ataupun beratus ribu ataupun berpuluh juta. Kerana ini berdasarkan bukti yang boleh dinikmati oleh kerajaan negeri, yang boleh dinikmati oleh anak-anak di negeri Kedah. Saya nampak bila tak boleh jawab bab itu, tak boleh jawab peruntukan khas yang dikeluarkan oleh Kerajaan Perpaduan ya di negeri Kedah. Antara yang saya dapat makluman, bukan sahaja melibatkan peruntukan 228 juta ringgit untuk 240,000 pesawah di seluruh Malaysia termasuk kawasan muda Kedah. Okey, kita ada juga 8.9 juta ringgit diperuntukkan untuk institusi pendidikan Islam. Itu bab pendidikan Islam. Saya nak pergi kepada apa juga yang diumum oleh YB Fahmi Fazil, 55 buah sekolah luar bandar negeri Kedah. Dilengkapkan dengan kemudahan gantian optik supaya dapat terus dengan pendidikan atas talian, internet yang lebih laju. Untuk apa? Untuk juga kemudahan negeri. Ini semua dana daripada peringkat pusat. Dan ada juga projek fizikal dan bukan fizikal di negeri Kedah yang melibatkan keseluruhan 1.6 bilion. Saya sebut ni kerana tentera kita, saudara-saudari, kita bila berjawab di luar sana, mereka akan serang kita. Benda yang tak betul pun jadi kebenaran.
Keluar TikTok pengundi 18 tahun ke atas hingga 35 tahun. Alhamdulillah, menerusi sesi yang melibatkan pimpinan utama, dah bertambah dukungan kepada Pakatan Harapan dan BN. Tapi pada masa yang sama, saya fikir saya nak kita mulakan jihad melawan fitnah. Kerana saya tak nampak kalau kita terus dengan keadaan sekarang, yang akan keluar adalah serangan sama ada Kuala Lumpur menjadi penyebab kekayaan Selangor ataupun Pulau Pinang harus diserap semula ke negeri Kedah. Ini tidak akan berakhir, saudara-saudari. Jadi kelengkapan utama bagi jentera kita adalah untuk memastikan kita tahu A to Z apa yang boleh dilakukan. Bagi PN sekarang sudah ada kelemahan yang nyata. Patut ada debat yang berlangsung, tapi kerana mereka calon-calon dulu bagi Perikatan Nasional di Pulau Pinang, ya, mereka tak kelihatan pun semasa debat kerana mereka tak mahu disamakan dengan PAS, iaitu gelombang hijau. Itu satu. Dan akhirnya ada persengketaan dalaman yang kita harus ingatkan supaya kita ini, saya tahu bukan mudah nak wujudkan gabungan, bukan? Nak wujudkan baru gabungan sampai ke tahap ini, kita kena bersatu pula dengan pimpinan UMNO. Tapi saya boleh tekankan, sebagaimana kami buat di peringkat rundingan, kita nampak ini adalah faktor di mana kematangan masyarakat Melayu, kematangan masyarakat umum Cina, India yang bersama. Saya harus tekankan juga bila Datuk Wee Ka Siong menolak tawaran daripada PN untuk bertanding di bawah bendera mereka. Maksudnya kita ni ke depan untuk apa? Nak lakukan kebaikan sebagaimana ditekankan bukannya mudah. Nak takbir dalam keadaan kita nak pastikan bila kita lawan rasuah, orang kata cukuplah cakap pasal rasuah. Saudara-saudari, semasa saya dalam PAC dulu, Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara, kita nampak berapa ratus juta ringgit sampailah berbilion dan tak boleh diselamatkan pasal dah bagi kepada syarikat yang terpalit dengan ahli politik tertentu. Nak lagi mana? Bila dah dakwa boleh. Tapi sebagaimanalah kes-kes yang dah dakwa, nak tunggu duit tu masuk balik hutang kita, bayar hutang, bayar keperluan kita. Ya Allah, ya Tuhanku, ya almost impossible, kata orang putih. Dia buatkan sedap hati, okey lah, best lah kan. Kerana itu perang lawan rasuah, dia kena dilancar sebelum rasuah itu berlaku. Kerana bila dah berlaku, ia boleh dakwa, boleh ambil tindakan, tapi nasib sudah menjadi bubur. Ini cabaran utama dalam negara Malaysia. Kerana itu saya nak ingatkan juga, kerana Kuala Terengganu saya dengar dah PAS tidak mengekalkan, tidak mempertahan. Jadi kita di Pulau Pinang, kita buat buku panduan calon untuk menang pilihan raya. Termasuk apa dia? Termasuk tolonglah hampa jangan beli undi nah. Tadi disebut bab integriti. Memang kita nak bantu dan KPDN ada beri bantuan, tapi kita tak kaitkan dengan isu undian. Kita hormati, hanya kita tak maulah kalau orang undi itu berdasarkan penipuan. Tak maulah fake news. Kalau asyik fake news menjaga mereka syarikat, mampulah kita. Saya ingat lagi masa kat Matampau, samalah, buatlah apa pun. Dia kata tak balik langsung sekali pun dalam 5 tahun, saudara-saudari. Kalau nak tipu pun, iyalah, tak payahlah bernipu. Jadi inilah cabaran yang kami hadapi, yang kami ada, saudara-saudari ni. Saya mintalah sangat-sangat, tolonglah, ya. Kalaupun nak cari, ya, nak kritik secara membina, no problem. May wenti, kata orang Cina. Tak ada masalah. Nak cak kau kritikan, okey. Kita nak kerajaan memperuntukkan sekian-sekian. Kita nak memastikan lebih baik lagi kawasan ini dan sebagainya. Itu okey. Tapi kalau nak serang, bertalu, bertubi-tubi, saya rasa enough is enough.
Saya sebut tentang Malaysia Madani Tamadun kerana apa? Kita tengok anak-anak kita. Nak ke anak-anak kita membesar dalam keadaan nak marah, nak jadi pemimpin, menjerit, menggunakan perkataan yang lucah, yang kasar? Ini bukan masa depan yang kita mahukan. Ini bukan. Saya memang kadang-kadang akan tahan sabar, nak istighfar banyak. Saya pun nak marah balik kan. Tapi saya rasa yang kita lawan ni, nak menang ni, kerana kalau kita biarkan, mereka tidak sedar, malah menambah lagi. Dan saya berharap, saya nak ikut apa yang diminta oleh pimpinan amanah di negeri Kedah. Pi buat ni Suruhanjaya Siasatan, pi siasat ni pasal nadir bumi dalam kawasan tapak yang dimiliki oleh Perbadanan Menteri Besar Negeri Kedah. Pasal mereka tak takut. Mereka berani. Mereka duk ingat invincible. Dia cakap lah, dia hina PM, depan PM. Kod hari ni, esok pagi pergi jumpa Menteri Ekonomi, baik. Lepas tu, masa buat stadium, bantai habis-habisan. Apa ni? Tolonglah ya, kita ni kena ada, kalau disebut tentang karamah insaniah. Nak kritik okey, tapi adalah penghormatan kepada diri kita sendiri. Kalau dah dapat sesuatu daripada kerajaan pusat, dia kata kami hargai dan sebagainya. Itu cue saya. Saya nak bagi tahu kat negeri Kedah pun jangan lupa print. Lepas ni kita jangan lupa solat sana. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati usaha kita. Saudara-saudari, point form jangan lupa, data-data, dan kita ketemu lagi semasa pilihan raya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.